Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah binti Khairul Anwar. Nombor metri I20204722. Okey, saya daripada kumpulan 7 akan membentangkan tajuk guru sebagai pendakwah. Yang pertama ialah bahagian pendahuluan. Okey, ilmu pengetahuan ni dia amat penting kepada manusia di dunia ini, walau di mana sahaja mereka berada. Kerana ilmu pengetahuan ni bukan sahaja bermatlamatkan pelajaran akademik, tetapi juga ilmu pengetahuan ni harusnya dipelajari dengan lebih luas dan kompleks sehingga mencakupi beberapa jenis bidang atau cabangnya. Seterusnya, ilmu pengetahuan ni juga boleh diperolehi di mana-mana sahaja, lebih-lebih lagi di institusi pendidikan, khasnya di sekolah-sekolah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan ni juga lebih senang dan banyak diperolehi sama ada di institusi pendidikan yang rendah ataupun yang tinggi. Oleh itu juga, orang yang memainkan peranan yang penting dalam proses penyebaran ilmu ini ialah guru. Guru ni juga merupakan insan yang penting dan berperanan besar di sekolah. Guru ni juga bukan sahaja bertanggungjawab terhadap pendidikan kepada para pelajar sahaja, tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Guru juga sering diumpamakan seperti lilin yang membakar diri demi untuk menerangi dan menyebarkan ilmu kepada anak bangsa. Dapat disimpulkan guru ni sangatlah penting untuk negara kita. Guru ni juga mempunyai nilai yang tinggi terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara. Untuk memastikan sistem penyampaian ilmu, kemahiran dan nilai yang berkesan. Yang terakhir ialah guru ni hendaklah mempunyai sahsiah yang baik untuk ditunjukkan atau ditonjolkan kepada anak muridnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirta Huda binti Batu Syam. Nombor metrik I20204755. Okay, saya akan menerangkan tentang adab-adab sebagai seorang guru. Nombor 1, adab-adab sebagai seorang guru ialah niat kerana Allah semata-mata, niat dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Sebagai seorang dai atau sebagai seorang pendakwah ataupun guru, hendaklah kita memahami bahawa kita dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ubudiyah kita kepadanya ialah dengan ketaatan kita kepadanya. Dakwah dan ambil ma'ruf wa an-nahyu al-munkar merupakan salah satu daripada tanggungjawab dan tugas setiap muslim. Oleh yang demikian, seseorang hamba Allah itu perlulah mengerjakan apa yang diperintah, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana Allah, bukan untuk mendapatkan habuan dari keduniaan, mendapat kemasyhuran atau mendapat kedudukan di sisi manusia dan sebagainya. Dalam setiap amalan, ikhlas ni dia merupakan salah satu yang paling penting dalam memastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Seperti firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, upah apapun yang aku minta daripadamu, maka itu untukmu. Upahku hanya dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Seterusnya, dakwah dalam tawaduk dan hindari takabur ialah salah satu adab-adab seorang guru.
ataupun seorang pendakwah. Okay, Rasulullah SAW ni sebagai contoh yang paling tinggi ataupun yang paling agung. Rasulullah SAW juga sentiasa mempamerkan sikap rendah diri, walhal baginda Rasulullah SAW dia merupakan yang sebaik-baik manusia. Oleh yang demikian, sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang pendakwah ataupun guru, perlu juga kita mengikut sifat tawaduk Rasulullah SAW, kerana khususnya apabila kita berdakwah kepada orang dan apabila kita mengajar sesuatu benda yang baru itu kepada umat yang lain. Okay, seterusnya adab-adab sebagai seorang guru juga perlulah mempunyai bekalan ilmu yang mencukupi. Oleh itu skop dakwah ni memang sangat luas. Oleh yang demikian, seseorang perlu berdakwah di lapangan yang sesuai dengan tahap ilmu dan akal yang demikiannya. Hal ini kerana penting khususnya dalam membentuk pengagihan bidang tugas dalam pergerakan tajdid dan islah. Okay. Setiap orang perlulah menyampaikan apa yang diketahuinya dan banyak bertanya tentang apa yang kita tidak ketahuinya. Okay, jika dia masih belum sampai tahap ijtihad atau sekurang-kurangnya menguasai bidang ilmu agama yang mantap, maka seelok-eloknya dia menjauhi perbahasan yang cabang dan tinggi seperti dalam bidang masalah-masalah bid'ah atau sebagainya. Okay, selain itu juga seseorang Muslim ni lagi atau da'i perlulah sentiasa menambah ilmu pengetahuan dengan terus belajar dan menuntut ilmu, terutamanya seseorang guru atau seseorang pendakwah itu menyampaikan ilmu dalam bidang agama. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Hazikah binti Muhammad Nur. Nombor metrik saya 20204719. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan peranan guru sebagai seorang pendakwah. Okey, yang pertama adalah guru merupakan sebagai penyebar ilmu. Iaitu seorang guru ataupun pendidik perlulah mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan dengan cara memperbanyakkan lagi bahan bacaan. Ini kerana guru memegang tanggungjawab yang besar dalam menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya. Setelah menyebarkan ilmu kepada muridnya, maka guru juga perlulah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Pepatah Arab juga ada mengatakan bahawa ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Seterusnya, yang kedua adalah guru sebagai kaunselor. Selain daripada ibu bapa, guru juga merupakan seorang kaunselor yang dapat membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Hal ini kerana terdapat sesetengah murid yang kurang dalam berkomunikasi dengan ibu bapa mereka atas sebab masalah-masalah tertentu. Contohnya seperti masalah keluarga, kewangan, hal-hal disiplin dan juga sebagainya lah. Namun dengan itu guru dapat memainkan peranan kepada murid supaya mereka dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik. Seterusnya, yang ketiga adalah guru seorang pendidik, yang mana seorang guru dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak muridnya dengan ilmu pengetahuan yang cukup supaya mereka sentiasa berakhlak mulia. Hal ini kerana dengan adanya ilmu pengetahuan, mereka dapat mengembangkan lagi aspek rohani, jasmani, intelek dan juga sosial pelajar. Namun tidak tertumpu kepada satu perkara sahaja, guru juga haruslah memainkan peranan dalam mendidik anak muridnya. Sebagai contoh, mengajarkan mereka berkaitan dengan adab-adab supaya mereka menjadi insan yang mulia.
Seterusnya yang keempat adalah guru sebagai penasihat kepada ibu bapa. Yang mana guru haruslah menjalinkan hubungan baik dengan ibu bapa murid supaya perkembangan mereka di sekolah dan juga di rumah dapat diikuti. Hal ini kerana guru merupakan insan yang paling dipercayai oleh ibu bapa dalam menjaga dan juga mendidik anak mereka dengan cara yang berkesanlah. Sekiranya ibu bapa mempunyai masalah berkaitan dengan anak mereka, maka guru merupakan insan yang boleh menjadi penasihat dan juga dorongan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian oleh yang demikian, ini dapat membantu anak-anak mereka dalam menjalani proses pembelajaran serta perkembangan jasmani, rohani, emosi, intelek dan juga sosial pelajar. Jadi itu sahaja sebahagian daripada saya berkaitan dengan peranan-peranan guru sebagai pendakwah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Irwan. Nombor matrik I20204734. Okey, baiklah. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan iaitu tentang konsep guru dalam Islam, di mana dalam Islam terdapat 5 konsep guru atau pendidik ini. Okey, baiklah. Yang pertama ialah mudaris. Apa itu mudaris? Mudaris ini bermaksud guru yang mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja. Okey, sebagai contoh, seorang guru dia mahir dalam subjek sains, jadi dia cuma mengajar subjek sains itu sahaja. Okey, mudaris ini terdapat beberapa ciri-ciri mudaris ini di mana mereka sentiasa menarik perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran, dan mereka juga sentiasa memperkenalkan tajuk yang mereka ajarkan. Mereka juga menyampaikan maklumat dengan mudah, tepat dan jelas, dan mereka menyesuaikan strategi pengajaran dengan masa, minat dan kebolehan atau tahap pelajar. Mereka juga memiliki kemahiran interpersonal yang baik. Okey, yang kedua ialah muallim, di mana muallim ini bermaksud guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja, bahkan turut mengajar ataupun menyampaikan ilmu-ilmu yang lain. Seperti contohnya, seorang guru ni dia mahir dalam subjek sains, tapi dia juga menyampaikan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fiqh, ilmu sirah, akhlak dan sebagainya. Dan di mana proses taklim ini berperanan untuk mencorak dan mewarnai pembentukan dan pembangunan diri para pelajar sebagai insan yang soleh dan soleha. Dan konsep taklim ini juga merujuk kepada peranan guru dalam pengajaran dan aktiviti dakwah dengan mengajar dan menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan kepada para pelajar, sama ada melalui proses latihan, arahan dan sebagainya. Jadi terdapat beberapa ciri-ciri muallim ini, antaranya ialah menghargai dan meningkatkan ilmu, menguasai huraian dan sukatan pelajaran, mengetahui isu semasa, merangsang pemikiran pelajar melalui kemahiran berfikir kreatif dan kritis, dan memperbagaikan sumber ilmu dan mengamalkan budaya penyelidikan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah mursyid, di mana mursyid ini bermaksud guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar, di mana terdapat konsep irsyad menurut Al-Quran yang mengandungi maksud jalan petunjuk, pemimpin yang beri petunjuk ke jalan yang benar. Ia merujuk kepada kepimpinan seorang guru melalui pengajaran dan aktiviti dakwah dengan menasihati, mengajar ataupun memberi petunjuk kepada para pelajar. Dan terdapat ciri-ciri mursyid ini ialah bersikap adil terhadap pelajar, mempamerkan sifat kepimpinan yang mesra kepada pelajar, ibu bapa dan masyarakat, menampilkan kepimpinan berhikmah, menggalakkan daya kepimpinan di kalangan pelajar dan juga mengaitkan tanggungjawab pelajar sebagai khalifatullah. Dan seterusnya yang keempat ialah murabbi, di mana murabbi ini bermaksud guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiah anak didiknya menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan juga beramal soleh. Di mana guru murabbi ini merujuk kepada peranan guru di dalam bilik darjah dan pelaksanaan aktiviti dakwah, di mana murabbi ini ialah suatu peranan guru dalam membimbing pelajarnya ke arah lebih baik dalam proses menjadi lebih baik, iaitu adanya proses tarbiyah, iaitu dan juga seorang guru yang membawa pelajarnya lebih dekat dengan Allah. Okey, terdapat beberapa ciri-ciri murabbi di mana ia menerapkan unsur ketauhidan, menerapkan nilai kemanusiaan, menggunakan bahasa komunikasi yang sesuai dengan pelajar, menegur pelajar secara hikmah dan tidak mengunggut,
menyindir ataupun beleter, dan menghukum pelajar untuk mendidik, bukan untuk mendenda serta mewujudkan hubungan keibubapaan dengan pelajar. Dan yang kelima ialah mu'adib, di mana mu'adib ini merupakan proses mendidik atau membentuk seseorang individu yang terdidik mempunyai kemampuan untuk mengembangkan segala potensinya ke arah pembentukan peribadi selaras dengan acuan pembentukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mu'adib ini adalah satu peranan seorang guru dalam membimbing pelajarnya untuk berakhlak baik ataupun untuk mempunyai adab yang baik. Ia lebih kepada membimbing akhlak dan adab seseorang pelajar. Dan ciri-ciri mu'adib ini ialah menuturkan kata-kata dengan sopan dan berhemah, menunjukkan kewibawaan iaitu berautoriti dan berilmu, mempamerkan sifat tawadu ataupun rendah diri dan mengambil berat terhadap perkembangan adab pelajar, dan menampilkan perwatakan atau personaliti yang baik. Okey, jelaslah bahawa sebagai seorang guru yang beriman dan bertakwa, kelima-lima ciri ini hendaklah difahami dan dihayati dalam kehidupan sebagai seorang pendidik. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Sudin, Kad Matrik I1920405. Okey, saya akan menerangkan kesimpulannya. Okey, kesimpulannya seperti yang kita tahu, guru adalah aset penting negara, tidak kira negara mana sekalipun. Kerana guru menghasilkan dan banyak menyumbang penuh untuk generasi akan datang. Kita mengetahui bahawa peranan guru sebagai pendakwah serta kepentingan sistem pendidikan dalam usaha meningkatkan kewibawaan dan menjamin kehidupan umat Islam. Peranan ini juga bukan mudah kerana dalam menjalankan tugas sebagai guru, ia berdepan dengan pelbagai rintangan, tak dinafikan. Okey, paling dibimbangi apabila di kalangan guru sendiri tidak sempurna peribadinya, seperti pepatahnya, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Pendidikan menghasilkan pelajar berkualiti dari segi aspek jasmani, rohani, emosi, intelektual serta sosial, merupakan pelakar utama masa depan negara. Aspek pendidikan merupakan perkara utama dalam Islam. Hal ini juga dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Pendidikan adalah proses berterusan bermula dari kanak-kanak hinggalah ke akhir hayat. Proses ini tidak terhenti kerana dunia keilmuan amat luas yang tidak ada penghujungnya. Maka kita mestilah menghargai jasa dan pengorbanan guru kita. Seperti kata pepatah, guru ni ibarat lilin yang membakar diri dia sendiri untuk melihat kita berjaya. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.